Pencemaran bau busuk dari kilang Kitar Semula yang menghantui penduduk kampung Cangkat Setol di Changlun antara paparan utama dari Kedah. Langsung dari studio RTM Kedah di Alor Star, Muhammad Rizal Ismail sudah bersedia dengan laporan penuh. Rizal, silakan. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Kira-kira 200 penduduk kampung Cangkat Setol Changlun terpaksa berdepan masalah bau busuk. Dikatakan berpunca daripada sebuah kilang memproses bahan kitar semula yang terletak berhampiran. Masalah yang dihadapi sejak kilang terbabit beroperasi 10 tahun lalu itu menjadi bertambah buruk setiap kali tiba musim hujan apabila air busuk dan kotor dari kilang mengalir ke rumah penduduk. Kilang terbabit bukan sahaja terlalu hampir dengan kediaman, malah bersebelahan dengan laluan paip gas nasional. Dekat rumah saya, kira kata lebih kurang dalam 100 meter dari rumah saya kan. Lepas tu kilang ni kelebih saya mau katuk. Mau katuk terus ya. Kira mau orang tahu tak mau bagi ada. Apa tahu? Tak mau bagi ada teruslah sini ha. Kawasan ni. Lagi pula yang pertama busuk. Kedua kalau lelang kan. Lagi bila ayat hujan banyak dia akan melimpah ke rumah saya. Lepas tu macam mana nak buat? Malang macam kata tu dapat tanya macam mana Malang. Rumah kata aku ni macam lari dah kata ni apa. Malang tak boleh duduk dah sungguh-sungguh. Kita duduk aku mana tahu, duduk makan pun makan benda aku tu je. Semua masuk perut kita ni. Benda aku tu je. Mau dah hidup siang malam. Yang tu Malang pasal sedih tu. Dah anak dia suka duk hingang. Dia kata mak lagu mana kata Malang nak buat aku mana mak pun. Kan tak ada siapa. Tak ada siapa tak buat apa. Tak boleh tak buat perkara ni. Penduduk mengajukan masalah yang dihadapi mereka kepada pihak bertanggungjawab termasuk Majlis Daerah Kubang Pasu MDKP. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Kayu Hitam Datuk Ahmad Zaini Jaafar yang ditemui ketika turun padang meninjau sendiri ke kawasan itu baru-baru ini bagaimanapun mendedahkan meskipun masalah tersebut telah dibawa ke mesyuarat tindakan daerah namun masih tiada sebarang tindakan diambil. Kenapa tidak ada tindakan yang diambil oleh pihak berkuasa? Mengapakah kilang ini masih wujud dan selesa menjalankan tugas mereka? Dan kalau kita lihat bangunan ini daripada kecil semakin lama semakin membesar. Dan ada kesempatan pula dibina solar panel untuk dibekalkan kepada pihak kerajaan. Sedangkan bangunan ini adalah bangunan haram. Tanah ini juga adalah tanah haram yang tidak diubah syarat. Kami akan berusaha mendapatkan reaksi pihak bertanggungjawab dalam tempoh terdekat. Beralih ke laporan perkembangan ekonomi negeri, kawasan perindustrian teknologi tinggi KHTP di Kulim dijangka bakal menjadikan Kedah mampu memperoleh pertumbuhan ekonomi lebih rancak susulan suntikan pelaburan terbaru berjumlah 1 bilion euro atau 5 bilion ringgit dari pelabur gegasi Jerman Osram. Syarikat peneraja global dalam bekalan produk lampu itu telah pun memulakan kerja-kerja awal membina kilang LED yang terbesar dan terkini di dunia di kawasan itu. Pengerusi Jadualkuasa Industri dan Pelaburan Perdagangan Dalam Negeri Hal Ehwal Pengguna dan Koperasi IMTGT Negeri, Datuk Dr. Ku Abdul Rahman Ku Ismail berkata, fasa pertama kilang tersebut dijangka siap pada Mei 2017. Dengan penubuhan kilang tersebut, seramai 1,500 peluang pekerjaan baru dapat diwujudkan. Faedah pertama yang kita akan perolehi ialah dari segi pewujudan pekerjaan. Yang tu nombor satu. Yang kita nak panggil investor daripada dalam negara kita, luar negara ke tempat kita dan untuk mewujudkan pekerjaan. Kedua ialah untuk menjana ekonomi setempat di kawasan itu, negeri dan juga negara. Malaysia sendiri pun sebagai sebuah negara dia dapat faedah-faedah dari segi pelaburan inilah. Beliau menyatakannya ketika temu bual eksklusif bersama RTM di Wisma Darul Aman Alor Star. Dalam pembendangan bajet 2017-21 Oktober lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menyifatkan pelaburan besar oleh Osram di Kulim menunjukkan komuniti perniagaan dari Jerman berminat untuk melabur di negara ini kerana yakin dengan dasar-dasar kerajaan yang jelas.
Dalam perkembangan berkaitan peruntukan lebih RM1 bilion dana bantuan perniagaan khusus untuk peniaga dan syarikat Bumiputera melalui bajet 2017 yang dibentang harus dimanfaatkan sepenuhnya golongan usahawan. Pengerusi Persatuan Profesional dan Usahawan Negeri Kedah PIKS, Dr. Zaki Zamani Abdul Rashid melihat dalam misi mempertingkat produktiviti perniagaan dan mengembangkan perniagaan, golongan berkenaan perlu pandai merebut peluang. Berdepan cabaran ekonomi yang semakin sukar ketika ini, usahawan perlu mengambil langkah proaktif termasuk dengan mencuburi bidang-bidang perniagaan yang pelbagai dan tidak hanya tertumpu kepada satu bidang sahaja. Usahawan banyak diberi penekanan terutamanya kepada usahawan muda dan usahawan yang baru berjinak-jinak dengan bidang perniagaan ini, dan saya melihat satu usaha yang bersungguh-sungguh daripada pihak kerajaan dalam memastikan keusahawanan ini adalah satu bidang yang harus diterokai oleh setiap golongan di dalam negara kita. Dana bantuan RM1 bilion yang diumumkan Perdana Menteri itu turut merangkumi pecahan RM200 juta khusus untuk Perbadanan Usahawan Nasional Berhad PUNB bagi melaksanakan program pembiayaan keusahawanan dan perintis perniagaan. RM120 juta lagi kepada Majlis Amanah Rakyat MARA untuk pelbagai program keusahawanan seperti Perusahaan Industri Halal dan Pembangunan Usahawan Belia. Pecahan seterusnya dana RM100 juta bagi tabung ekspor untuk syarikat-syarikat Bumiputera menembusi pasaran antarabangsa. RM100 juta menerusi Yayasan Peneraju Bumiputera bagi program peneraju skill dan iltizam, peneraju profesional serta peneraju tunas, serta RM100 juta kepada Amanah Ikhtiar Malaysia bagi pelbagai program keusahawanan. Paparan itu tadi mengakhiri laporan dari Kedah untuk N5 petang ini. Kembali ke Angkasa Puri. Assalamualaikum.